Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, ya, dan selamat apa saja. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kembali ke ruang Anda menyapa Anda untuk menyampaikan materi pembelajaran bahasa Jerman lanjutan, ya, yang saat ini kita sudah berada di Abschnitt 2, ya, di bab 2, bagian kelima, video kelima untuk bab 2 ini, dan bagian 11, video ke-11, ya, untuk video pembelajaran bahasa Jerman ini secara keseluruhan, ya. Jadi bagi Anda yang barusan saja ikut bergabung di channel ini, silakan Anda subscribe, kemudian kasih jempol, ya, kasih komen, saran, dan sebagainya. Jangan lupa di-share, ya, karena dengan demikian kita bisa tetap semangat untuk berbagi ilmu dengan Anda, dan Anda tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti program belajar bahasa Jerman di channel ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, ya, bagi Anda yang berminat, terutama mereka para mahasiswa, para pelajar, ya, para aktivis pariwisata, ya, dalam hari ini mungkin sopir pariwisata ataupun guide-guide, ya, yang berniat belajar bahasa Jerman, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, ya, dan saya ucapkan selamat datang, ya. Saat ini kita akan berbicara mengenai imperatif Sie, ya. Imperatif Sie ini adalah kata perintah. Kemudian nanti juga kita akan membahas mengenai Fragepronomen, ya. Fragepronomen itu adalah sebuah kata yang kita pakai untuk bertanya, seperti where, siapa, was, apa, ya. Jadi di situ ada 2 kali kata was, ya, karena sehubungan dengan kasus objek yang kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan akusatif di sini berlaku di tempat ini, ya. Jadi ini adalah bentuk apa yang kita sebut dengan demonstratif, ya, atau tidak ada perubahan yang terjadi sementara ini karena dia berdiri sendiri, ya, sebagai where, siapa, was, apa, ya. Nanti Anda akan mengetahui jika terus menyelami pembahasan kita malam ini, ya. Baik, saya senang sekali bertemu dengan Anda. Kita memulai pembahasan malam ini. Sekali lagi, Abschnitt 2, bab kedua, video nomor 5 di bab kedua, dan video nomor 11 untuk keseluruhan dengan topik imperatif Sie, Fragepronomen, where, was, ya. Siapa, apa, dan apa, ya. Kita lihat di tayangan ini, sekali lagi, imperatif Sie adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk memerintahkan seseorang, ya. Dalam hal ini kita hanya fokus untuk sementara untuk Anda, ya. Bagaimana Anda memberikan perintah terhadap lawan bicara, terhadap orang kedua yang kita hormati, ya, karena Sie termasuk sebuah kata yang kita pakai untuk menghormati seseorang, untuk menghormati lawan bicara, yang berarti Anda, ya. Bukan kalian, bukan kamu, tetapi Anda, ya. Kita lihat contohnya. Der Lehrer sagt, ya. Der Lehrer sagt, ya. Guru itu berkata, der Lehrer sagt, Herr Robertson, schreiben Sie einen Satz, ya. Schreiben Sie einen Satz, ya. Bitte lesen Sie, ya. Bitte lesen Sie, ya. Sekali lagi, der Lehrer sagt, Herr Robertson, schreiben Sie einen Satz, ya. Bitte lesen Sie, ya. Kita akan analisa kalimat ini. Kita lihat dulu contoh selanjutnya, ya. Schreiben Sie ist eine Imperativform. Schreiben Sie ist eine Imperativform, adalah bentuk perintah, ya. Jadi bagaimana kita memerintah terhadap lawan bicara, mungkin terhadap orang yang lebih tua atau
Dalam hal ini mungkin kalau di Indonesia adalah orang tua kita, ya, tetapi di Jerman ini adalah khusus kepada orang yang lebih tua yang kita tidak kenal, ya, ataukah mungkin orang yang sesebaya tetapi kita belum kenal, ya, baru kita menggunakan Sie. Ya. Sedangkan kalau di rumah kita menggunakan kamu atau kalian, ya. Tapi kita akan mempelajari di bab berikutnya. Kita fokus dulu di imperatif Sie. Ya. Schreiben Sie ist eine Imperativform, yaitu bagaimana membuatnya adalah dengan menyebut nama seseorang Herr. Dengan Robertson ini adalah kata Nachname, ya, atau nama belakang dari seseorang. Karena itu dia menggunakan panggilan Herr di sini, Bapak, ya. Mister kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian schreiben Sie einen Satz, ya. Schreiben Sie einen Satz, ya. Schreiben adalah kata kerja yang berarti menulis, ya. Sie adalah subjeknya, ya. Jadi Sie kalimat ini kita buat dengan membalikkan kata kerja menjadi di depan sebelum subjek, ya. Itu akan menjadi sebuah kalimat perintah dengan tanda seru di sini, ya. Jadi kita mengatakan schreiben Sie einen Satz, ya. Silahkan tulislah sebuah kalimat atau mohon Bapak menulis sebuah kalimat. Bitte lesen Sie. Bitte lesen Sie. Lesen Sie, aslinya misalnya lesen Sie, bacalah. Tolong Bapak baca. Lesen Sie. Lesen adalah membaca, Sie ini adalah Anda. Lesen Sie, bitte lesen Sie. Bitte ini adalah untuk memperhalus sebuah kalimat perintah kepada seseorang, ya. Bitte lesen Sie. Bisa juga dirubah menjadi lesen Sie bitte. Ya. Lesen Sie bitte. Ya. Schreiben Sie ist eine Imperativform. Ya. Jadi, schreiben Sie ist eine Imperativform. Juga bitte lesen Sie ist eine Imperativform. Salah satu atau salah dua yang contoh sebuah kalimat perintah. Ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Ya. Beispiele. Ya. Den Lehrer fragen. Ya. Ini adalah sebuah kata kunci. Ya. Saya tidak menulis lengkap bagaimana susunan kalimat yang sebenarnya, tetapi kita buat kata kunci dulu dan kita melihat bagaimana membentuk kalimatnya. Ya. Nomor satu ada den Lehrer fragen. Ya. Den Lehrer fragen. Kira-kira kalau kita akan membuat sebuah kalimat perintah terhadap seseorang, kalau kita mengacu kepada kalimat di atas, schreiben Sie einen Satz, ya, bitte lesen Sie, ya, maka kita akan membuat kalimat itu menjadi kata kerjanya di depan, kemudian diikuti Sie dan objeknya, objek akusatifnya. Ya. Coba kita lihat, ya. Fragen Sie den Lehrer, ya. Fragen Sie den Lehrer. Tanyakan kepada guru itu, tanyakan guru itu, ya. Fragen Sie den Lehrer. Dari fragen Sie den Lehrer, fragen Sie ini adalah kata kerja yang akan diikuti oleh objek akusatif terhadap sebuah kata benda berjenis maskulin, ya, berjenis laki-laki. Aslinya der Lehrer ini adalah der Lehrer, ya, der Lehrer. Tetapi karena dia sudah masuk ke dalam sebuah kalimat, maka fragen inilah yang membuat dia menjadi akusatif, ya. Karena fragen ini menghendaki sebuah objek dalam kasus akusatif, ya. Jadi fragen Sie den Lehrer, ya. Tanyakan guru itu. Kita lihat contoh selanjutnya, die Frage wiederholen. Die Frage wiederholen. Pertanyaan, mengulang pertanyaan. Kalau kita melihat contoh yang di atas, tentunya kita akan membuat menjadi wiederholen Sie die Frage. Wiederholen Sie die Frage. Jadi kata kerja kita buat di depan, kita tempatkan di depan, kemudian subjeknya, kemudian objeknya. Wiederholen Sie die Frage. Wiederholen Sie die Frage. Tidak terjadi perubahan di
artikel Frage ini karena dia adalah berjenis feminin ya. Ini memang menghendaki perubahan objek akusatif wiederholen Sie, wiederholen artinya mengulang ya. Ulang pertanyaan itu. Tolong atau Anda ulang pertanyaan itu ya. Wiederholen Sie die Frage. Ulanglah pertanyaan itu. Jadi kita berbicara terhadap orang tua atau orang yang lebih kita hormati, orang yang tidak kenal, orang kita tidak kenal, orang baru, atau mungkin dosen kita, ya. Jadi itu adalah sebagai tata cara, tata krama bagaimana kita bergaul dengan orang Jerman. Makanya karena itu tergantung juga bagaimana kita memilih kata-kata tersebut, ya. Kita lihat contoh selanjutnya, das Wort erklären. Das Wort erklären. Maka kita akan membuatnya menjadi erklären Sie das Wort. Erklären Sie das Wort. Erklären Sie das Wort. Jelaskan kata itu. Ya. Jelaskan kata itu. Erklären Sie das Wort. Ya. Contoh keempat, keine Fehler machen. Ya. Keine Fehler machen. Tidak membuat kesalahan. Keine Fehler machen. Machen Sie keine Fehler. Machen Sie keine Fehler. Ja. Contoh kelima, den Satz verbessern. Verbessern Sie den Satz. Ja. Verbessern Sie den Satz. Contoh selanjutnya, einen Satz bilden. Ya. Einen Satz bilden. Maka kita akan membuat menjadi bilden Sie den Satz. Ya. Bilden Sie den Satz. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kata kerja ditaruh di depan. Di paling depan, kemudian diikuti oleh subjek, ya, kemudian objek, ya, maka itu akan menjadi sebuah kata perintah, ya. Tetapi kalau ini diikuti dengan sebuah tanda tanya, maka itu akan berubah menjadi sebuah kalimat tanya, ya. Coba kita lihat bagaimana kita membuat sebuah kata atau sebuah kalimat dengan bantuan bitte seperti ini ya. Di sini ada bitte ya. Bitte ini banyak sekali manfaatnya karena berfungsi sebagai penghalus sebuah kalimat ya. Kalau kita hanya mengatakan tanya Pak Guru ya, kalau kita mau mengatakan fragen Sie den Lehrer, tapi itu terasa kurang sopan ya, hanya biasa-biasa saja kalimat itu. Tetapi kalau kita membuat dengan tambahan bitte di sana, maka itu akan kedengaran menjadi lebih sopan. Penempatan bitte itu juga bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang ya. Coba kita lihat contohnya. Fragen Sie den Lehrer. Contohnya, fragen Sie bitte den Lehrer. Ya. Bitte ini ditempatkan setelah Sie. Ya. Fragen Sie bitte den Lehrer. Ya. Jadi bitte ini bisa ditempatkan, bisa di tengah, setelah Sie, ya. Setelah subjeknya, bisa juga di belakang ya. Fragen Sie den Lehrer bitte. Fragen Sie den Lehrer bitte. Ya. Atau di depan ya. Bitte fragen Sie den Lehrer. Bitte fragen Sie den Lehrer. Begitu juga dengan di bawah, wiederholen Sie die Frage. Akan lebih sopan bila kita menggunakan bitte di sana. Bitte wiederholen Sie bitte die Frage. Wiederholen Sie bitte die Frage. Atau di belakang. Wiederholen Sie die Frage bitte. Wiederholen Sie die Frage bitte. Ya. Kemudian yang selanjutnya bisa di depan juga. Wiederholen Sie bitte. Wiederholen Sie die Frage bitte. Bitte wiederholen Sie die Frage. Bitte wiederholen Sie die Frage. Seperti kalimat yang ketiga. Erklären Sie das Wort. Erklären Sie das Wort. Erklären Sie bitte das Wort. Erklären Sie bitte das Wort. Erklären Sie das Wort bitte. Erklären Sie das Wort bitte. Ja. Bitte erklären Sie das Wort. Ja. Bitte erklären Sie das Wort. Machen Sie keine Fehler. Machen Sie keine Fehler. Machen Sie bitte keine Fehler. Machen Sie bitte keine Fehler. Machen Sie keine Fehler, bitte. Machen Sie keine Fehler, bitte. Bitte machen Sie keine Fehler.
Verbessern Sie den Satz. Verbessern Sie bitte den Satz. Verbessern Sie den Satz bitte. Lalu kalimat yang nomor 6. Bilden Sie einen Satz. Oh sorry, yang sebelumnya bitte verbessern Sie den Satz. Jadi bitte-nya bisa juga di depan ya. Kemudian contoh selanjutnya, bilden Sie einen Satz. Bilden Sie bitte einen Satz. Bilden Sie einen Satz bitte. Kalau di belakang. Kalau di depan, bitte bilden Sie einen Satz. Seperti itu ya. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Saya buatkan beberapa contoh biar betul-betul paham ya artinya. Die Bücher schließen. Die Bücher schließen. Schließen Sie bitte die Bücher. Schließen Sie die Bücher. Jetzt ins Zimmer kommen. Kommen Sie ins Zimmer. Kommen Sie jetzt ins Zimmer. Kommen Sie jetzt ins Zimmer. Jetzt itu adalah sekarang ya. Kommen Sie jetzt ins Zimmer. Den Satz diktieren. Diktieren Sie den Satz. Diktieren Sie den Satz. Das Wort an die Tafel schreiben. Schreiben Sie das Wort an die Tafel. Schreiben Sie das Wort an die Tafel. Ya. Coba kita lihat lagi penggunaan bitte. Ya. Schließen Sie bitte, kita ulang. Schließen Sie die Bücher menjadi schließen Sie bitte die Bücher. Kemudian schließen Sie die Bücher bitte. Bitte schließen Sie die Bücher. Dan untuk contoh, kommen Sie jetzt ins Zimmer? Kommen Sie jetzt ins Zimmer? Kommen Sie jetzt ins Zimmer? Kommen Sie bitte jetzt ins Zimmer? Kommen Sie jetzt ins Zimmer bitte? Bitte kommen Sie jetzt ins Zimmer. Diktieren Sie den Satz. Diktieren Sie bitte den Satz. Diktieren Sie den Satz bitte. Diktieren Sie den Satz bitte. Bitte diktieren Sie den Satz. Selanjutnya, schreiben Sie das Wort an die Tafel. Schreiben Sie bitte das Wort an die Tafel. Schreiben Sie das Wort an die Tafel bitte. Bitte schreiben Sie das Wort an die Tafel. Ya. Jadi begitulah penggunaan bitte seperti contoh yang saya tampilkan di atas ini. Jadi Anda harus sering-sering mengulang bagaimana membuat kalimat ini menjadi lebih luas ya. Apakah Anda akan menaruh kata bitte di tengah atau di belakang atau di depan? Terserah yang mana. Semua itu benar, semua itu bisa dipakai dan semua itu adalah memperhalus sebuah kalimat terhadap lawan bicara. Ya, jadi bitte itu sebenarnya artinya adalah please ya, kira-kira please ya, atau memohon ya. Kalau arti sebenarnya adalah memohon ya. Bitten dari sebuah kata bitten, tetapi di sini hanya menggunakan bitte saja. Jadi cukup untuk mewakili sebuah kata, sebuah situasi agar menjadi situasi yang lebih menghormati kepada lawan bicara. Ya. Kita lihat selanjutnya. Tadi sudah kita belajar bagaimana membuat sebuah kalimat perintah. Dan sekarang seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita akan berbicara sebuah apa yang kita sebut dengan Frage pronomen. Ya. Jadi sebuah kata yang digunakan untuk bertanya. Was kita sudah sering dengar, where juga kemungkinan sudah pernah kita dengar ya, tapi kita belum pernah membahasnya. Where itu artinya siapa, was itu adalah apa ya. 2 kali was di sana, karena kita akan melihat seperti apa maksud kita menulis 2 kali was di sana. Ya. Coba kita lihat contoh-contohnya ya, atau penjelasan di bawah ini ya. Where fragt where fragt ya. Siapa yang bertanya? Ya. Saya taruh di atas saja. Ya. Where fragt ya. Siapa yang bertanya? Where fragt ya. Coba kita lihat penjelasannya di sini. Where fragt ya.
Der Freund fragt, ya. Ini adalah manusia atau orang, ya. Dalam arti teman, ya. Dan di sini di dalam kurung ada saya tulis das Kind, die Frau, ya. Der Freund. Wer fragt, ya? Siapa yang bertanya? Der Freund fragt, ya. Bisa das Kind fragt, die Frau fragt, ya. Jadi bisa digunakan untuk orang ini, ya, karena where di sini berarti siapa, ya. Where ini berarti siapa? Kemudian contoh selanjutnya, jadi ini nominatif, apa yang kita sebut masih dalam kasus nominatif. Jadi tidak ada perubahan terhadap sebuah kata benda yang berjenis maskulin tunggal, ya. Jadi ini tidak ada perubahan karena dia tidak dikenai sebagai objek di sini, ya. Dia hanya bertanya siapa yang bertanya. Der Freund fragt, das Kind fragt, die Frau fragt, ya. Teman bertanya, anak bertanya, perempuan bertanya, ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Die Freunde, die Kinder, die Frauen, ya, sama. Ini hanya dirubah menjadi jamak dan juga tidak ada perubahan, ya. Hanya terjadi perubahan pada deklinasi saja, ya. Fragen, ya, karena ini jamak, ya. Nanti kalau kita buat kata gantinya akan menjadi sie fragen, ya. Seperti itu aturannya, ya. Jadi kalau sie diikuti adalah frag, kata stam, ya, stamnya kemudian endungnya en, ya. Die Freunde fragen, die Kinder fragen, die Frauen fragen, ya. Jadi karena itu jamak, ya. Kita lihat contoh berikutnya. Wen fragt, ya. Nah, disinilah intinya, ya. Disinilah apa yang perlu dijelaskan juga secara detail. Wen fragt, ya. Dalam hal ini seperti pengalaman sebuah kata maskulin, ya, berubah menjadi den, ya, kalau dia menjadi objek akusatif, ya, berubah menjadi den. Demikian juga di sini wer fragt, ya, menjadi wen fragt, ya. Ini berarti siapa yang ditanya oleh ya? Siapakah yang ditanya oleh atau siapa yang ditanya oleh dia? Fragt. Berarti ini sudah menjadi objek akusatif, ya. Hanya untuk manusia tentunya. Seperti contoh di atas ini, hanya digunakan untuk manusia. Karena ini adalah manusia. Freund, das Kind, die Frau, die Freunde, die Kinder, die Frauen, ya. Itu semua manusia. Berarti kita menggunakan wer, ya. Dan kalau menjadi objek akusatif, ya, itu menjadi wen. Wen fragt siapa yang dia tanya? Siapa yang ditanya oleh dia, oleh siapa yang ditanya oleh ya. Coba kita lihat lagi. Fragt den Freund, ya. Nah, der Freund ini seperti di atas ini adalah der, ya, maskulin, ya. Maka dia menjadi fragt den Freund, ya. Sedangkan tidak berubah, ya. Fragt das Kind, fragt die Frau. Tetapi kalau menggunakan wen, berarti ini sudah menjadi kata gantinya dari das Kind, die Frau, ya. Tetap kita menggunakan wen, ya. Apakah dia maskulin, apakah dia neutral, apakah dia feminin, ya. Sudah diganti dengan wen, karena itu dia menjadi wen. Entah yang bertanya kepada der Freund atau das Kind, die Frau, ya. Tetap menggunakan wen, ya. Ya, jadi ini adalah menggunakan wen karena ini sudah menjadi objek akusatif, ya. Wen fragt fragt wen, ya, misalnya seperti itu, ya, bisa juga. Tapi wen fragt tapi tentunya frage pronomen sebaiknya ditaruh di depan. Fragt den Freund, fragt das Kind, fragt die Frau, ya. Selanjutnya, fragt die Freunde, fragt die Kinder, fragt die Frauen, ya. Tidak mengalami perubahan, ya. Kalau bentuknya
sesuai, artinya tidak diganti dengan kata ganti. Tetapi kalau menggunakan when berarti kalau bertanya mengenai kalau kalau seseorang atau sesuatu itu dikenai sebuah tindakan atau kata kerja, maka dia akan menjadi akusatif ya, dan akusatif itu hanya terdapat pada maskulin singular ya, maskulin tunggal ya. Jadi tidak berpengaruh kalau kita tidak menggantinya dengan kata ganti di sini ya. Tapi berhubung where di sini sudah menjadi kata ganti dari orang-orang ini, dari Freunde, Kinder, Frauen ya, maka kita harus menggunakan when kalau kita bertanya tentang siapa, when fragt er ya. Oke, selanjutnya was ist groß ya. Was ist groß? Ini adalah was yang pertama. Was ist groß? Apa yang besar? Apa yang besar? Ya. Was ist groß? Apa yang besar? Apa itu besar? Misalnya, der Tisch ist groß. Das Fenster ist groß. Die Tür ist groß. Ja. Der Tisch ist groß. Das Fenster ist groß. Die Tür ist groß. Ya. Jadi kata gantinya adalah was di sini, dan was itu tidak terjadi perubahan. Ya. Der Tisch ist groß. Ini adalah bentuk nominatifnya. Ya. Das Fenster ist groß, die Tür ist groß, meja itu besar, jendela itu besar, pintu itu besar. Ya. Lihat kita contoh selanjutnya. Die Tische sind groß, die Fenster sind groß, die Türen sind groß. Ini adalah bentuk jamak, meja-meja, kemudian jendela-jendela, pintu-pintu itu besar. Ya. Was ist groß? Jadi kalau kita bertanya tentang satu benda, maka kita akan menggunakan was ist groß atau menggunakan Fragepronomen was. Ya. Was. Ya, kalau kita bertanya mengenai kata benda. Ya. Kemudian contoh lainnya, was seid ihr? Ya. Di sini masuklah sebuah kata kerja seperti kasus yang terdapat di sini. Ya. Kalau di sini wen fragt ihr, kalau di sini was zeigt ihr, ya, was zeigt ihr. Seharusnya ini bisa menjadi when ya kalau kita mengganti dengan when sini ya. Tetapi karena ini wasnya itu tidak berubah ya. Karena ini berhubungan dengan kata benda. Was zeigt ihr, ya. Er zeigt den Tisch, er zeigt das Fenster, er zeigt die Tür, ya. Nah, di sini tidak perubahannya. Tetapi karena kita menanyakan sebuah benda, maka tidak akan terjadi perubahan ya. Was zeigt ihr ya. Karena dia tidak seperti dia seperti neutral lah. Atau kita tidak perlu mengkait-kaitkan. Was itu adalah sendiri yang tidak mengalami perubahan kalaupun terjadi kalaupun sudah dimasukkan ke dalam sebuah kalimat yang berisi sebuah kata kerja yang mengendaki sebuah kasus ya. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kasus objek akusatif hanya terjadi pada benda yang maskulin singular ya, seperti di sini. Kemudian er zeigt die Tische, er zeigt die Fenster, er zeigt die Türen ya, entah itu tunggal atau jamak ya. Untuk sebuah kata benda hanya menggunakan was ya. Jadi tidak akan terjadi perubahan di sana ya, selalu menggunakan was ya. Baik ya, kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Was ist falsch ya? Was ist falsch? Apa yang salah? Apa yang salah? Was ist falsch? Der Satz ist falsch ya. Das Wort ist falsch, die Regel ist falsch ya. Ini adalah sebuah kata yang bukan manusia, tetapi ini sebuah pemahaman ya. Jadi sifatnya adalah abstrak ya. Der Satz ya, apakah itu benda? Tidak juga, tapi dianggap sebagai sebuah benda. Der Satz ya, maka karena itu dia memiliki sebuah dia termasuk salah satu dari jenis kata benda. Kebetulan di sini adalah maskulin. Das Wort juga demikian, die Regel juga demikian. Ist falsch ya. Jadi kita menggunakan kata was ya, Fragepronomen was ya, untuk menanyakan sesuatu
yang sifatnya abstrak juga karena itu bukan manusia, ya. Die Sätze, die Wörter, die Regeln sind falsch. Ja. Die Sätze sind falsch, die Wörter sind falsch, die Regeln sind falsch. Ya. Jadi kalau meskipun dia itu jamak juga, tetap kita menggunakan, kalau bertanya tentang itu, maka kita harus menggunakan was. Ya. Was ist falsch? Der Satz ist falsch. Ya. Die Sätze sind falsch. Ya. Kata-kata itu salah. Kalimat-kalimat itu salah, kata-kata itu salah, aturan-aturan itu salah. Ya. Kita lihat lagi, was schreibt er? Was schreibt er? Di sini ada kata kerja, ya. Dan er schreibt den Satz, ya. Das Wort, er schreibt den Satz, er schreibt das Wort, er schreibt die Regel, ya. Jadi kalaupun itu kita menggunakan sebuah kata kerja, maka kita tetap menggunakan kata was, ya. Kata was, ya. Karena ini adalah sesuatu yang dibendakan, ya. Er schreibt den Satz, er schreibt das Wort, er schreibt die Regel, ya. Er schreibt die Sätze, er schreibt die Wörter, er schreibt die Regeln, ya. Meskipun jamak juga sama, ya. Kesimpulannya adalah seperti ini. Nominatif, ya. Nominatif untuk person, ya, untuk orang. Dia akan dari nominatifnya adalah we, maka kalau masuk dalam sebuah kasus akusatif atau dipergunakan ke dalam kalimat yang menghendaki kasus akusatif, maka dia akan berubah menjadi wen, ya. Sedangkan untuk benda, apakah itu benda padat yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, ya, ataukah sesuatu yang dibendakan seperti der Satz, das Wort, die Regel, tetap menggunakan was, ya. Jadi kalau belum paham silahkan diulang lagi, ya, dibaca lagi, ya, karena ini juga penting, jangan sampai kita salah menggunakan sebuah Fragepronomen, ya, atau sebuah kata tanya, ya, kata tanya, ya. Ya, selanjutnya der Freund, das Kind, die Frau itu adalah orang, ya, seperti contoh-contoh tadi. Der Freund, das Kind, die Frau. Jadi Fragepronomen nominatifnya adalah we, akusatifnya adalah wen, akan menjadi wen, ya. Sedangkan der Tisch, das Fenster, die Tür, ya, itu adalah benda. Fragepronomennya dalam bentuk nominatif adalah was. Kemudian dalam bentuk akusatif adalah was tetap, ya. Sedangkan der Satz, ya, das Wort, die Regel, seperti tadi saya bilang, itu adalah Begriffe. Begriffe itu adalah sebuah pemahaman, ya. Hanya ada di kepala kita, ya. Atau sesuatu hal yang dibendakan, ya. Jadi sesuatu hal yang abstrak, ya. Der Satz, kalimat, Wort itu kata-kata, di regel itu aturan yang hanya berada dalam bentuk tulis, ya. Sifatnya pengertian atau pemahaman, ya. Sifatnya abstrak dan dia dibendakan, ya, menjadi sebuah kata benda, ya, atau menjadi kata benda, ya. Fragepronomen nominatifnya adalah was, sedangkan akusatifnya juga was, ya. Nah, karena itulah terdapat dua kata was-was di sana, tidak cukup saya tulis satu. Karena hanya maksud saya adalah untuk membangun sebuah pemahaman apa maksud dari kata-kata itu, apa terjadi perubahan apa di sana, ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh-contoh selanjutnya. Di sini der Schüler fragt den Lehrer. Nah, der Schüler fragt den Lehrer ini juga penjelasan lebih lanjut lagi dari contoh-contoh ini. Der Schüler fragt den Lehrer. Jadi murid itu bertanya kepada sang guru atau kepada guru itu. Jadi karena ini sudah menjadi akusatif, ya, dan ini dah tunggal, maka dia akan menjadi wen, ya. Siapakah yang ditanya pelajar itu atau siswa itu? Siapakah yang ditanya siswa itu, ya? Der Schüler fragt den Lehrer. Ya, sudah masuk dalam sebuah kalimat yang di sana ada kata kerja yang mendaki sebuah kasus objek akusatif, ya.
Contoh selanjutnya, das Kind versteht das Wort nicht. Das Kind versteht das Wort nicht. Sekali lagi, das Wort ya adalah sebuah kata benda. Karena itu di sini kita menggunakan was. Ya, was versteht das Kind nicht? Ya. Das Kind versteht das Wort nicht. Was versteht das Kind nicht? Ja. Was versteht das Kind nicht? Ja. Kemudian Herr Robertson hat einen Füller. Herr Robertson hat einen Füller. Was hat Herr Robertson? Ya? Apa yang dimiliki Mr. Robertson? Ya? Jadi Herr Robertson punya sebuah pensil atau pulpen. Ya? Herr Robertson, Mr. Robertson memiliki sebuah pulpen. Ya? Lalu kita bertanya, was hat Herr Robertson? Apa yang dimiliki Herr Robertson, Mr. Robertson? Ya? Maka di sini karena ini benda, maka kita menggunakan was. Ya? Was, ja. Frau Meier erklärt den Satz. Ja. Frau Meier erklärt den Satz. Ja. Was erklärt Frau Meier? Apa yang dijelaskan oleh Frau Meier? Ya. Karena den Satz, ya, di sini kita bertanya mengenai den Satz, ya, maka kita akan mengatakan was erklärt Frau Meier. Ya. Was erklärt Frau Meier. Tetapi kalau kita mau menggunakan, kalau kita mau menanyakan siapa yang bertanya, siapa yang menjelaskan kalimat itu, maka kita akan menggunakan kata ganti where di sini. Where erklärt den Satz. Ya. Where erklärt den Satz. Ya. Contohnya seperti itu. Kalau kita bertanya mengenai den Satz, ya, maka kita akan menggunakan was erklärt Frau Meier. Karena den Satz ini adalah kata benda. Ya. Tapi kalau kita bertanya mengenai siapa, mengenai Frau Meier yang menjelaskan kalimat itu, maka kita akan mengatakan wer erklärt den Satz. Ya. Wer erklärt den Satz. Ya. Kita lihat contoh lain. Ya. Der Schüler versteht den Lehrer. Der Schüler versteht den Lehrer. Wen versteht der Schüler? Wen versteht der Schüler? Maka kita akan menggunakan wen di sini karena der Lehrer itu adalah manusia. Ya. Den Lehrer itu adalah manusia. Maka kita menggunakan wen versteht der Schüler. Ya. Jadi seperti itu contoh-contoh kalimat ya. Maka untuk kalimat-kalimat berikut ini saya akan membuat sebuah tugas ya, anggaplah ini sebagai PR agar Anda juga bisa berlatih bagaimana membuat kalimat-kalimat ini seperti yang di atas ya. Seperti ini, wer zeigt den Tisch und den Stuhl ya. Sie zeigt den Tisch und den Stuhl. Bla bla bla, zeigt sie, zeigt sie. Apakah itu menggunakan where, apakah itu menggunakan was, silahkan dikerjakan. Das Kind fragt die Frau. Ya. Das Kind fragt die Frau. Maka, fragt das Kind, apakah where, apakah was, apakah wen, apakah was. Ya. Herr Müller schließt das Fenster. Herr Müller schließt das Fenster. Apakah pakai where, was, wen, schließt Herr Müller? Ja. Die Lehrerin diktiert einen Satz. Ja. Die Lehrerin diktiert einen Satz. Ja. Bla 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 diktiert die Lehrerin. Ja. Apakah was, where, when, was? Ya. Silahkan Anda temukan, tulis jawabannya di sini. Die Schüler sagen, der Unterricht ist aus. Wir gehen nach Hause. Ja. Titik, sagen die Schüler. Sagen die Schüler. Titik, sagen die Schüler. Nah, ini apa di sini ya? Ya, seperti itu penjelasan ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat buat Anda. Mudah-mudahan bab pembahasan kali ini Abschnitt 2 Teil 5 und 11 ya bisa menambah wawasan Anda mengenai bagaimana membentuk sebuah kalimat imperatif. Dalam hal ini hanya sie untuk sementara
Dan kita akan bertemu lagi dengan kalimat imperatif di bab-bab berikutnya, dan mengenai Frage pronomen wer was was, ya. Saya harap ini juga bisa menjadi bahan latihan, dan saya akan menyampaikan jawabannya di episode berikutnya. Apakah yang menjadi jawaban dari tugas-tugas yang barusan saya berikan? Silahkan tunggu di episode berikutnya mengenai tugas yang saya sampaikan. Silahkan di subscribe, kasih komen pertanyaan saya di kolom komentar. Jangan lupa di like, kasih jempol, dan jangan lupa juga di share. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan saya ucapkan sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Video. Dankeschön.